Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua Jom Packers. Anda bersama saya Syarul Kamal dalam rancangan Travelog Backpackers di musim yang baru ini. Okay, Packers, sekarang ni saya berada di Babzuela. Kepada Jom Packers yang tak pernah datang kat sini dan tak pernah dengar cerita pasal ni, mesti dia tertanya kan, Babzuela ni apa nampak tak ni? Bangunan ataupun binaan dekat belakang saya ni, inilah dia Babzuela. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, teruja rasa tak sabarnya, degap-degup hatiku berdebar. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, mengembara, mengenal budaya, riang-riang hatiku gembira, riang-riang hatiku gembira, riang-riang hatiku gembira. Babzuela ni, untuk pengetahuan Jom Packers, adalah pintu masuk asli Kota Lama Kahira. Tapi yang ini adalah di bahagian selatan. Sekarang Jom Packers dah tahu kan Babzuela ni apa? Dah boleh lah datang kat sini. Boleh tengok sendiri keindahan seni bina ukiran yang ada dekat Babzuela ni. Sekarang ni giliran saya untuk kongsikan dekat Jom Packers. Buat masa ni kita boleh kongsikan je lah. Lepas ni Jom Packers boleh datang sendiri, okey? Babzuela adalah salah satu dari 3 gerbang asli dari tembok kota tua Kahirah, Mesir. Ia juga dikenali sebagai Bawabaj Al-Mitwali pada zaman Uthmaniyah. Babzuela ini memang dianggap sebagai salah satu mercutanda utama bandar mega ini dan merupakan gerbang selatan yang terakhir dibina dari tembok dinasti Fatimid pada abad ke-11 dan 12. Di atas gerbang ini ada sebuah platform yang menjadi lokasi di mana Sultan pada zaman dinasti Terbabit akan berdiri bagi melihat permulaan perjalanan para penduduknya menuju ke kota Mekah bagi menunaikan haji. Dan di platform yang sama juga, para pesalah kerajaan akan dipancung dan kepala mereka akan digantung di sisi gerbang ini. Meremang pula bulu roma bila terbayangkan zaman tu. Jom Packers, sekarang ni saya dah masuk dah pun dalam kawasan Babzuela ni, yang mana dalam kawasan ni terdapat sebuah masjid, iaitu Masjid Sultan Muayyad yang telah dibina pada tahun 1415 Masihi. Dan masjid ni dulu pernah menjadi orang kata apa, penjara. Jadi sekarang ni saya nak masuk ke dalam, nak tengok keadaan asal masjid ini. Jom saya akan kongsikan dengan Jom Packers. Assalamualaikum. Nama Babzuela ini acap kali disebut dalam banyak kisah-kisah utama dari abad ke-13. Salah satunya adalah pada tahun 1260. Sultan Mongol bernama Hulagu berusaha menyerang Mesir setelah dia berhasil memaksa penyerahan Damsyik. Hulagu mengirimkan 4 utusan kepada Sultan Saifuddin Muzaffar Al-Qutus. Namun, Sultan Muzaffar bertindak mengisytiharkan perang terhadap tentera Mongol dengan membunuh 4 utusan Terbabit dan kepala mereka dipamerkan di dinding Babzuela ini. Packers, sekarang ni saya dah masuk dalam kawasan Masjid Sultan Muayyad ni. Okey, tadi saya ada cakap kan, masjid ni dulu pernah menjadi sebuah penjara. Okey, macam ni cerita dia. Dulu Sultan Muayyad ni dia pernah dipenjarakan dekat kawasan masjid ni. Dan masa Sultan Muayyad dipenjarakan, dekat dalam penjara tu Sultan Muayyad ada berjanji lah. Maksudnya dia kata kalau dia dibebaskan dan menjadi pemimpin Mesir, dia akan bina sebuah masjid. Jadi bila Sultan Muayyad ini dibebaskan, inilah masjid yang telah dibina oleh Sultan Muayyad sendiri. Bukan maksudnya dalam masjid ni ada penjara, okey? Jangan salah faham. Jadi inilah kawasan, mungkin saya tak tahu dekat belah mana, mungkinlah ada dekat kawasan-kawasan sini sebelum masjid ini dibina. Dekat sinilah kawasan Sultan Muayyad dipenjarakan. Begitulah ceritanya Jom Packers. Okey, saya nak pergi ke sana dululah. Jom Packers layan dulu .
Pembinaan masjid ini bermula pada tahun 1415 dan siap dibina pada tahun 1421. Kompleks ini merangkumi masjid solat Jumaat dan madrasah untuk 4 mazhab. Menurut penulisan sejaharawan Mamluk iaitu Al-Maqrizi, lebih 130 orang pekerja telah membangunkan struktur tersebut selama 7 tahun. Pembinaan masjid ini memerlukan jumlah batu marmar yang sangat banyak, hingga sebahagian daripada batu marmar yang digunakan adalah diambil daripada struktur asal tapak masjid ini, iaitu penjaranya. Sekeliling masjid ini dipenuhi dengan ukiran yang cukup indah sekali. Memang kalau korang masuk dekat dalam masjid ini, mesti akan terpukau punya. Okey, Viewers. Ini adalah makam Sultan Muayyad yang terletak di dalam Masjid Sultan Muayyad sendiri. Jadi dekat dalam kawasan ni, yang mana zaman dulu diorang akan melaungkan azan kerana tinggi daripada lantai nak pergi ke arah atap sana, bumbung sana, setinggi 40 meter. Jadi dia berdengung lah, dia luas. Jadi saya nak try lah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر. Siapa sangka laungan azan yang saya buat khas untuk para penonton Travelog Backpackers ini telah menjadi tular dan trending di media sosial. Video ini juga menjadi 10 teratas di carian YouTube Malaysia. Syukur Alhamdulillah saya ucapkan. Semoga dengan laungan azan ini bolehlah menarikkan korang untuk beribadat dan datanglah ke Masjid Sultan Al-Muayyad ini dan cuba sendiri laungkan azan dekat sini. Mana tahu boleh lagi tular daripada saya kan? Saya sekarang ni masih lagi berada di Kahirah dan terletak tak jauh daripada Masjid Sultan Al-Muayyad ini ada sebuah suk. Apa benda tu suk? Suk ni adalah sebuah bazar. Kalau orang kita cakap pasar malam. Tapi menariknya suk ini terletak dalam binaan bangunan-bangunan lama Old Cairo. Bukan takat boleh membeli belah aja dekat sini. Pada masa yang sama, korang yang datang dekat sini boleh nikmati keindahan binaan Old Cairo. Jadi,
Moh lah kita. Okey. Jom guys. Habis angin kuat kat sini. Okey, jom Packers yang pernah datang dekat Cairo ni mesti tahu kan bandar lama Cairo ataupun dalam orang putih dia Old Cairo. Sekarang ni kat belakang saya nampak. Inilah dia reka bentuk seni bina Old Cairo. Yang mana dekat dalam ni ada terdapat Bazar Khan Khalili. Ini memang tempat pelancong suka datang pasal sini dekat dalam ni adalah tempat membeli belah. Jadi sekarang ni saya nak lintas jalan, saya nak pergi masuk nak tengok. Mungkinlah kot ada saya nak beli kan. Okey, jom. Khan Al-Khalili adalah bazar dan suk yang cukup terkenal di seluruh dunia. Ditubuhkan sebagai pusat perdagangan sejak era Mamluk lagi. Bazar ini telah dinamakan sebagai salah satu dari beberapa caravans bersejarah dekat dunia. Bazar ini telah menjadi rumah kepada ramai para pembuat kraf tradisional dan cenderamata. Ianya dibuka setiap hari dan ada beratus-ratus kedai dekat bazar Khan Al-Khalili dan kesemuanya menjual barangan yang hampir-hampir sama. Dari buah-buahan, pakaian, cenderamata dan banyak lagi lah. Jadi, korang kena pandai-pandai lah pilih dekat mana yang berbaloi yang boleh korang tawar-menawar, okey? Okey, jom guys. Sedikit info kalau nak datang membeli belah dekat kawasan Old Cairo ni, kena datang sebab dia buka pada pukul 11 dan tutup dalam pukul 1 dulu. Tapi kalau datang awal orang tak ramai. Jadi kalau petang-petang orang ramai. Sibuk lah. Jadi kepada jom Packers yang tak tahan dengan kesesakan ribuan ataupun lautan manusia, tak adalah lautan manusia. Tapi sebab ramai orang kan, boleh datang waktu pagi macam sekarang. Dia ramai tapi masih lagi boleh orang kata bergerak, ada ruang untuk kita berjoget. Sebab kalau petang, sini ramai sangat. Bazar yang telah wujud seawal 1382 ini telah diubah suai oleh Sultan Al-Ghuri pada tahun 1511, menjadikannya kawasan kompleks komersial yang teratur. Kebanyakannya peniaga adalah orang Mesir sendiri, namun terdapat juga peniaga daripada luar. Kalau dah masuk dekat dalam ni, mesti akan jadi macam saya jugalah. Dah lupa pukul berapa kan. Tapi sebab apa? Sebab nak asyik lihat barang yang ada jual dekat sini. Tapi kalau tiba-tiba perut rasa lapar, jangan nak pening-pening, okey? Sebab dekat dalam bazar ni ada banyak kafe-kafe kuno yang menjual teh tradisional sambil dengar alunan nyanyian Kulthum, iaitu seniman paling terkenal di Mesir. Sekarang saya berada di dalam terowong bawah tanah. Disebabkan kesesakan lalu lintas yang terlalu padat di atas jalan raya di atas. Jadi kita ikut laluan bawah terowong ni untuk kita pergi mana daripada Bazar Khan kali ni dari Old Cairo tadi nak ke Masjid Al-Azhar. Terowong bawah tanah ini dibina setelah selesai kerja-kerja pemulihan Masjid Al-Azhar dan Masjid Al-Husain yang makan masa selama 2 tahun. Terowong ini dibina bawah Al-Azhar Street bagi menjadikan kawasan antara kedua-dua masjid itu lebih mesra pejalan kaki dengan memberikan laluan mudah untuk ke Jalan Al-Mu'iz dan kawasan Bazar Khan Al-Khalili. Memang berpeluh kalau korang akan jalan dekat Kerah ni. Sebab apa? Sebab jalan dia terlalu sibuk. Tambah pula peniaga ada kat kiri, ada dekat kanan. Jadi hati-hati bila melangkah. Boleh dilihat dari jauh. Itulah dia Masjid Al-Azhar yang kini dikelilingi bangunan-bangunan Universiti Al-Azhar. Memang sesuai betul lah Mesir mendapat jolokan negeri para ulama'. Sebab apa? Sebab ramai alumni dari Universiti Al-Azhar kini yang menjadi ulama' dunia. Masjid Al-Azhar terkenal dengan tradisi pengajaran ilmu yang dinamakan halaqah. Halaqah ini bermaksud berkumpul pada waktu tertentu untuk mempelajari dan mendalami agama Islam. Tradisi ini adalah juga pemandangan pertama yang saya lihat sewaktu masuk ke dalam masjid ini. Jom Packers, sekarang ni saya berada di dalam kawasan Masjid Al-Azhar, yang mana Masjid Al-Azhar ni adalah lokasi yang wajib untuk Jom Packers singgah kalau dah sampai dekat Mesir ni. Kalau Jom Packers boleh nampak dekat sekitar-sekitar kawasan masjid ni, dekat belah-belah kawasan tepi, di mana itulah tempat belajar untuk pelajar Universiti Al-Azhar menambah ilmu selain daripada bilik kuliah.
kalau mereka nak tambah ilmu, mereka akan datang ke Masjid Al-Azhar dan belajar. Sebab kat sini mereka menyediakan ada ustaz dan ustazah untuk mengajar lah. Itulah pasal kalau Jom Packers datang kat sini, Jom Packers kena singgah dan tengok sendiri. Dekat sini dia ramai orang Malaysia dan Indonesia, seluruh dunia, tapi majoritinya Malaysia dan Indonesia. Tapi kalau kita keluar daripada Masjid Al-Azhar ni, bersebelahan je terdapat University Al-Azhar. Nanti saya akan bawa Jom Packers untuk tengok sendiri. Masa sekarang ni Jom Packers boleh tengok keindahan masjid yang antara masjid yang tertua dekat Mesir ni, Al-Azhar. Saya bersyukur kerana Tuhan mengizinkan saya untuk menjejakkan kaki ke Masjid Al-Azhar. Alhamdulillah, syukur. Tapi, Jom Packers, kalau anda seorang wanita yang ingin masuk ke pekarangan masjid ini, pastikan tak pakai seluar. Sebab kaum Hawa yang berseluar tidak dibenarkan masuk ke kawasan masjid ini. Jadi, pandai-pandailah bawa kain batik ke, skirt panjang ke bila datang kat sini, okey? Jangan tak pakai apa-apa, sudahlah. Okey Jom Packers, saya nak kongsikan satu fakta yang menarik dengan korang. Yang mana korang tahu tak bahawa University Al-Azhar yang terkenal sebagai pusat pengajian Islam Sunnah wal Jamaah terkemuka dekat dunia ini sebenarnya bermula sebagai sebuah pusat pengajian Syiah. Ia adalah fakta yang benar kerana Masjid Al-Azhar didirikan oleh kerajaan Fatimiyah yang memegang fahaman Syiah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan fahaman Syiah menguasai bumi Mesir. Lalu ditakdirkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berpegang kepada fahaman Sunnah wal Jamaah menakluk bumi Mesir dan menyingkirkan fahaman Syiah dari bumi Anbiya ini. Bermula dari saat itu sampailah sekarang, Universiti Al-Azhar menjadi pusat pengajian Islam mengikut fahaman Sunnah wal Jamaah dan semua dari aliran Syiah tidak lagi dibenarkan. Alhamdulillah. Masjid Al-Azhar ni dulunya adalah sebuah masjid dan juga sebuah pusat pengajian, pondok tempat belajar. Jadi ada sejarahnya tersendiri yang mana nampak tiang kat belakang saya ni. Setiap tiang ni kata apa, mewakili setiap zaman. Ada zaman Mamalik, Fatimiyah, Abbasiyah. Ni simbolik Masjid Al-Azhar. Ada juga yang pelancong datang kat sini untuk bergambar. Ada juga pelancong yang datang kat sini untuk menimba ilmu. Ada juga yang datang dekat sini untuk melihat sendiri kesenian Masjid Al-Azhar ni. Pasal yelah Masjid Al-Azhar ni lama kan. Mengikut catatan sejarah Islam, pembinaan masjid ini dimulakan oleh Jauhari As-Saqali, seorang panglima di zaman Fatimiyah. Usaha mulia ini selesai pada hari Jumaat 22 Jun 972 Masihi bersamaan 7 Ramadan 361 Hijrah. Dan pada tahun 988 Masihi, seorang wali kerajaan Abbasiyah di Mesir, Yaqub bin Qals, telah mencadangkan kepada Khalifah Al-Aziz Billah untuk menjadikan masjid tersebut sebagai jamiah, iaitu institusi pendidikan yang menawarkan pelbagai ilmu pengetahuan. Maka bermulalah penumpuan umat Islam ke tempat tersebut dan masjid itu dinamakan Jami' Al-Azhar. Sekarang ni saya dah sampai dekat Bukit Mukatam ataupun Jabal Mukatam, yang mana tempat yang kalau tak singgah ni memang rugi sangat-sangat lah. Pasal apa? Pasal kita boleh nampak panorama, boleh lihat panorama sekitar bandar Cairo daripada atas ni sangatlah indah. Dengan cuaca yang sejuk macam ni, boleh tengok sunset. Tapi setakat tengok je tak guna lah kan. Kita kena kopi dulu baru ngam kan. Dengan cuaca sejuk, tengok sunset. Jom kita kena kopi jap. Allah, sejuk. Sekarang ni saya menunggu ikut. Sampai. Ya. Okey. Nampak? Alright. Let me drink first. Okey. Saya nak mengena Nescafe ni sambil saya melihat panorama Cairo dan melihat sunset. Sangatlah, orang kata subhanallah, cantik pemandangan ni.
Rugi kalau John Packer dah sampai dekat Mesir, dekat Cairo, kalau tak singgah dekat Mukatam Hill. Mukatam ini bermaksud terpotong atau patah. Ianya merujuk kepada bagaimana kawasan rendah bukit ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Segmen tertinggi adalah gunung bentuk rendah yang dipanggil Gunung Mukatam. Di masa lalu, rangkaian gunung rendah itu adalah tapak kuari Mesir kuno yang penting, di mana disitulah diambil batu kapur yang digunakan dalam pembinaan kuil di Piramid Giza. Dan bila korang datang dekat sini, selain keunikan lokasi ini dan minum kopi panas, korang juga boleh lihat akan perkampungan masyarakat Zabalin di sini. Apa yang dimaksudkan Zabalin adalah masyarakat yang kerjanya kutip sampah. Jadi, mereka ini akan kutip sampah dan kitar semula sebagai punca pendapatan. Unik kan? Jadi, hingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, teruja rasa tak sabarnya, degap-degup hatiku berdebar. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, mengembara, mengenal budaya, riang-riang hatiku gembira. Di tanah asing aku berjalan dengan senyuman, dengan harapan agar dapat ku bawa pulang bersama kenangan indah, ku simpan selamanya. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, teruja rasa tak sabarnya, degap-degup hatiku berdebar. Oh, di tanah asing aku berjalan dengan senyuman, dengan harapan agar dapat ku bawa pulang bersama kenangan indah, ku simpan selamanya. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, mengembara,